inspirasi, inforia, Islami, semuanya di Bismillah. Daripada Jarir radhiyallahu anhu, daripada ayahandanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Maksudnya, sesiapa yang memberi contoh tauladan yang baik, maka dia akan mendapat pahala dan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya sehingga hari kiamat. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. Khamis 9 malam untuk kita bawakan satu rancangan Kemuliaan Al-Mustafa, untuk kita bicarakan tentang kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Dan Khamis 9 malam ini, selain daripada anda mendengarkan kat radio macam biasa, menonton juga siaran ini menerusi live Facebook IKIM FM, juga menerusi YouTube channel kami IKIM, untuk kita bawakan perbincangan kita, diskusi kita tak lain tak bukan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani, dan pun bersama dengan kita di talian waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, insyaAllah kita nak sambung lagi pengajian kita. Ini masuk bahagian yang ketiga, Munajat di Sidratul Muntaha. Dan Alhamdulillah hari itu kita dah pun sama-sama memperingati peristiwa agung Isra' dan Mi'raj ini. Jadi kita nak sama-sama dengarkan kembali sambungan untuk bicara ini. Dan ada Ustaz tinggalkan hari itu tentang satu amalan doa minum susu Ustaz Sebelum kita nak sambung lagi pengajian kita, insyaAllah kita nak dengarkan Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Terima kasih pada DJ kita Haji Faiz Haji Osman, hafizahullah, mata'ullah bisihatin wa afiyah. Para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah masuk 3 kali kita bicara berkenaan dengan Syarhul Mustafa, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khususiyah yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak diberikan kepada mana-mana nabi dan rasul yang lain. Dan masya-Allah, ada dalam kalangan rakan-rakan asatizah kita yang menghubungi saya, Masya Allah, memberikan respon yang sangat-sangat positif berkenaan dengan poin-poin penting yang mungkin selama ini tak diselami, Masya Allah, dalam menceritakan hal-hal berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dulu-dulu waktu saya di Pondok Lufaiz, kami baca kitab Kifayatul Muqtaj sampai sebulan, Masya Allah, untuk menceritakan keseluruhan kisah-kisah Isra' dan Mi'raj. Jadi kita garapkan dalam beberapa siri, Insya Allah, yang mudah-mudahan ia menjadi satu kebaikan buat kita semua dan juga penyebaran ilmu yang meluas kepada seluruh masyarakat kita. Dalam pertemuan kita yang lalu telah kita bicarakan bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam selesai mengimamkan para nabi dan rasul. Baginda sallallahu alaihi wasallam keluar, lalu datangnya Jibril alaihissalam mendatangkan hidangan minuman dalam bentuk mungkin ujian untuk Rasulullah SAW. Didatangkan air, didatangkan segelas arak dan juga segelas susu. Maka baginda SAW telah memilih susu, dan Jibril sebagai guru mursyidnya mengatakan, asabtal fitrah, engkau telah memilih yang fitrah wahai Muhammad, yang baik. Gambaran fitrah itu adalah gambaran kepada agama Islam. Bagaimana susu yang banyak manfaat, begitulah hal keadaannya Islam yang banyak manfaatnya, dan begitulah juga Islam merupakan jalan kehidupan yang sebenar. Di bagaimana seorang bayi itu dia tak makan apa-apa lagi, hanya sekadar minum susu tetapi boleh meneruskan kehidupan. Begitulah bila dikatakan susu itu sebagai fitrah, sumber kehidupan, maka Islam itulah fitrah
jalan kembali yang sebenar yang mestilah dipegang oleh setiap insan. Ahbabuna fillah, susu merupakan sebaik-baik rezeki anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada susu itu mempunyai banyak khasiat dan juga banyak kebaikan. Susu mengenyangkan, dengan erti kata ia menggantikan makanan. Dan susu juga menghilangkan dahaga, dengan erti kata ia boleh menggantikan minuman. Maka dalam perjalanan seorang hamba nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita katakan, Isra' Mi'raj ini merupakan lakaran perjalanan pulang yang patut kita telusuri dan kita teliti. Maka kita belajar di sini bagaimana hidangan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidangan yang istimewa, tetapi hidangan itu hidangan yang kita katakan yang mudah, yang mudah. Hari ini kalau bak makan kadang-kadang sampai berjam-jam, masya-Allah. Kalau bak makan kadang-kadang sampai berjam-jam. Nak sediakan makan minum juga sampai berjam-jam. Tetapi masya-Allah, seorang yang nak kembali kepada Allah tu dia tak boleh sibuk sangat dengan hal makan ni. Dia boleh ambil yang simple tetapi masya-Allah mengenyangkan dan juga menghilangkan dahaga. Dengan arti kata berpadalah, cukuplah dengan kita katakan makanan yang kita ambil tadi itu tujuannya adalah untuk menguatkan diri kita untuk meneruskan perjalanan ini. Sebagai seorang hamba, abid yang beribadah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata, makan itu untuk meneruskan kelangsungan hidup, bukan hidup untuk makan. Bukan hidup untuk makan. Memanglah orang kata hidup hanya sekali je. Makan sungguh-sungguh, masya-Allah. Tetapi kita kena ambil maklum, janganlah hal makan tadi tu sehingga menyebabkan terjejasnya ibadah kita. Ini tak lama lagi kita nak masuk bulan Ramadan ni. Sekarang pun dah nak masuk Ramadan. Tak lama lagi masuk Ramadan. Bila Ramadan sama juga, kita tengok kalau lah buka puasa tu kita ambil juadah yang banyak. Masya Allah. Memang tarawih kita akan terkendala. Tarawih terkendala. Bufet Ramadan tanah sini, masya Allah. Buat majlis berbuka puasa. Kalau ambil banyak, memang. Kita ambil maklum. Maka di sini kita dapat belajar daripada Rasulullah SAW bagaimana perjalanan pada malam tersebut. Hidangan makanannya ringkas, tetapi puas, dan juga dapatlah kita katakan meneruskan perjalanan dengan ibadah dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita SAW mengatakan, man at'amahu ta'aman falyaqul Allahumma barik li fihi warzuqni khairan minhu. Sesiapa yang dianugerahkan satu makanan, hendaklah dia berdoa, ya Allah, berkatkanlah aku pada makanan ini, dan ya Allah, anugerahkanlah yang lebih baik daripada ini. Kita kalau dalam makanan ni minta doa macam tu, ya Allah, berkatkanlah aku pada makanan ini dan anugerahkanlah yang lebih baik daripada makanan ini. Masya Allah. Dapat bihun goreng aja, dia doa, warzuqni khairan minhu, anugerahkanlah yang lebih baik daripada itu. InsyaAllah tengah hari dapat nasi biryani. Dah dapat biryani dah, minta doa lagi, warzuqni khairan minhu, minta yang lebih baik lagi. InsyaAllah mungkin dapat pula kita katakan biryani biasa tukar biryani kap pula. Dah biryani dah, dapat mandi pula. Dah mandi dah, dapat pula wuduk nasi Indonesia. Wuduk pula mungkin nanti dapat nasi tayamum dan sebagainya. Sebab apa? Disebabkan minta yang lebih baik. Tapi dalam bab susu, Rasulullah SAW mengatakan tidak ada sesuatu yang boleh menggantikan susu, kerana susu itu mengenyangkan dan susu menghilangkan dahaga. Maka dengan sebab itu Nabi kita ajar, bila kita nak minum susu, Allahumma barik li fihi wazidni minhu. Allahumma barik li fihi wazidni minhu. Ya Allah, berkatilah aku pada minuman susu ini dan tambahkanlah ia buatku. Ini sebagai hadis, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya Allah, berkatkanlah aku pada minuman ini dan tambahkanlah ia buatku. Kenapa kita tak minta yang lebih baik? Kerana Rasulullah SAW mengatakan tak ada sesuatu yang
makanan ataupun minuman yang lebih baik daripada susu. Bermaksud hidangan istimewa yang diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut, ya, hidangan yang sangat ringkas tetapi puas dan juga sangat-sangat baik. Jadi terima kasih pada kawan-kawan kita yang dengar doa tadi, yang tolong typekan, mudah-mudahan kawan-kawan lain dapat ambil manfaat daripada doa tersebut, dapat kita amalkan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW berpesan kepada kita, salatul la turad, 3 perkara jangan ditolak. Ulama mengatakan menolaknya hukum makruh. Yang pertama ialah al-wasaid. Wasaid bermaksud alas duduk. Dengan erti kata, kalau orang pelawak kita duduklah sekejap, walaupun sibuk manapun, duduklah sekejap. Ambil hati orang yang pelawak tu, dan juga itu menunjukkan sifat tawaduk kita, duduklah sekejap. Itu yang pertama. Yang kedua ialah al-laban, susu. Kalau orang pelawak minum susu, jangan ditolak. Jangan ditolak, sebab ia juga sebahagian daripada perkara anugerah Allah yang terbaik buat kita. Maka dengan sebab itu makruh kita menolak pemberian susu. Dan yang ketiga ialah ad-duhun, iaitu minyak wangi. Jangan ditolak. Kadang-kadang masya-Allah bila kita pergi ke masjid, ke surau, ada kawan-kawan kita ni bawa botol punya besar, berikan kepada kawan-kawan yang lain. Seorang-seorang, masya-Allah, jangan ditolak, walaupun mungkin yang kita pakai itu lagi mahal. Faiz, masya-Allah, yang kita pakai itu mungkin sampai 1 ml pun sampai 1000 lebih. Yang kawan ni bagi yang murah aja, jangan tolak. Makruh kita menolak. Sebab apa? Harum-haruman itu adalah berasal daripada syurga. Maka kita menolak harum-haruman seolah-olah kita menolak sebahagian daripada nikmat syurga yang dijanjikan buat kita. Jadi harum-haruman ni untuk mengingatkan kita kepada syurga Allah. Maka dengan sebab itulah jangan ditolak. Ada kawan kata, kadang-kadang ustaz, kita bukan nak tolak, tapi yang kita duk pakai itu malaikat subuh, yang dia bagi malaikat maut, itu yang kita tak nak pakai, masya-Allah. Ada juga orang ni malaikat maut, masya-Allah. Jadi jangan ditolak pemberian minyak harum, sebab pemberian minyak harum ni sesuatu yang harum itu berasal daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun nikmat syurga lebih besarlah. Sebab apa? 500 tahun perjalanan sudah pun berbau harum. Akan kenikmatan haruman syurga itu. Baik. Sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu, kemudian didatangkan Mi'raj, iaitu tangga yang bertatahkan permata, yang sangat indah ditatap mata, didatangkan daripada syurga Firdaus al-A'la. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam dibawa menaiki Mi'raj tersebut, turut diiringi oleh para malaikat, oleh Jibril, oleh Mikail, dan begitulah juga ada malaikat yang lain. Tangga ini sangat indah, sangat cantik. Maka kalaulah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Mi'raj yang membawa baginda naik untuk menghadap munajat kepada Allah ialah dengan tangga, maka bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, Mi'rajnya bagi umat Nabi Muhammad ini ialah ibadah sembahyang itu sendiri. Bagaimana yang disebutkan as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu mi'raj bagi orang yang beriman. Kerana seseorang yang melakukan solat itu, dia sedang bermunajat, berasyik-asyik dan bermanja dengan Allah. Wa inna ahadakum fi salatih yunaji rabbah. Dalam hadis Nabi kita katakan, sesungguhnya seseorang daripada kalian di dalam sembahyangnya itu, dia sedang bermunajat, berasyik-asyik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila baca Quran, bermaksud dia sedang membaca bicara Allah kepada dirinya dan kepada insan. Dan apabila dia dalam keadaan sujud, Masya Allah, Nabi kita katakan, tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Allah itu ketika mana dia dalam keadaan sujud. Maka yang mendekatkan, membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dari segi kedekatan hatinya,
adalah kerana ialah yang ibadah sembahyang itu. Maka dengan sebab itulah satu kerugian besar bagi mereka yang tidak menjaga ibadah sembahyang ini. Baginda SAW dibawa pada malam tersebut sampai munajat ke Sidratul Muntaha untuk menerima anugerah solat ini. Kerana kalaulah dengan baginda dianugerahkan dengan mi'rajnya demikian, umatnya juga nak di-mi'rajkan, maka mi'raj bagi umat Nabi Muhammad itu merasa kedekatan, munajat hampir dengan Allah itu ialah dan di dalam ibadah sembahyang. Hababuna fillah, sampailah ke langit yang pertama. Dalam beberapa riwayat, antaranya Imam Ibnu Katsir ada menyebutkan dalam Bidayah wa Nihayah, menyebutkan bahawa ketebalan langit dan juga jarak antara langit dengan langit itu 500 tahun perjalanan. Masya Allah. Jauhnya 500 tahun perjalanan. Jauhnya 500 tahun perjalanan. Maka ini semua tak dapat nak disukan, nak ditimbang dengan akal kita. Akal kita tak mampu untuk menimbangnya. Untuk kita katakan untuk memikirkannya. Sebabnya kita ada akal yang terhad. Ada orang kita cakap sekali boleh faham Faiz, ada orang 8 kali cakap tak faham lagi. Itu otak yang sama aja. Otak yang sama aja, tapi dia punya kemampuan berfikir berbeza. Maka begitu juga kita katakan kalaulah kita ada penimbang. Ada penimbang emas, ada penimbang yang boleh menimbang barang, timbangan kilo, gula, kopi, sebagainya. Ada pula penimbang yang boleh timbang lori. Masya Allah, dia punya besar penimbang tu. Bolehkah kita katakan penimbang emas tu nak guna untuk timbang lori? Mestilah tak boleh. Walaupun dia bukan rosak. Dia bukan rosak, tapi kemampuan dia takat timbang emas saja. Dia tak boleh timbang lori. Maka begitulah juga akal manusia ni terbatas dan terhad. Sayyidina Abu Bakar sekali Nabi kita cerita aja langsung percaya dah. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni mengumpulkan hukum akal, hukum syarak sekali. Pada akal pun boleh terima. Nabi kita cerita baginda pergi sebab apa? Sebab baginda Rasul. Maka boleh terima. Dan pada syarak pun boleh terima sebab apa? Apa yang disampaikan oleh seorang Rasul wajib percaya. Itu bagi Sayyidina Abu Bakar, bagi orang lain. Macam Abu Lahab, Masya Allah. Kalau Nabi kita cerita, Nabi kita naik ke langit, lebih-lebih lagi lah. Cerita pergi Baitul Maqdis pun dia dah rasa macam kebingungan dah. Kalau cerita pergi ke langit, rasanya Abu Lahab berguling langsung lah. Tak boleh nak terima nak akal dia. Sampai macam tu, Masya Allah. Jadi, sebab itulah perkara ini perlu ditimbang dengan keimanan. Keyakinan dan sejauh mana kepercayaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila cerita tentang Mi'raj, Allah datangkan sampai 18 ayat di dalam surah An-Najm. Kalau Isra' satu ayat saja, tapi bila cerita Mi'raj sampai 18 ayat. Dan Allah kata apa? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah sahabat kalian yang kalian tuduh, yang kalian tak percaya ni, tuduh, penipu dan sebagainya sebab cerita tentang peristiwa Isra' Mi'raj ni. Ma dhalla sahibukum, dia bukanlah orang yang sesat, dan bukanlah orang yang melampau. Sebab apa? Sebab dia adalah seorang Rasul yang menceritakan. Kenapa Allah guna ayat sahibukum, sahabat kalian? Allah tak guna tidaklah sesat Muhammad itu, tapi Allah guna sahibukum sebab nak maklumkan bahawa bila seorang tu dipanggil sahabat, maksudnya orang yang dah dikenali. Orang yang dah dikenali, orang yang dah kita dah mesra dengan dia, kita juga percaya kepada dia sampai kita gelar sahabat. Maka bila dikatakan sahabat kalian tidaklah sesat, itu menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat dalam bentuk nak gambarkan kepada orang Quraisy, Muhammad ni adalah orang yang kalian percayai. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah seorang yang kalian yakini, sehingga kan Masya Allah kalian panggil dia Al-Amin, sehingga kan seluruh masyarakat itu sangat berharap kalaulah boleh dia pun nak ada anak baik macam Muhammad. Sama macam tu. Maka dengan sebab itu digunakan sahibukum, sebab kalian dah kenal dia. Mana mungkin dia orang yang sesat. Namun itulah yang dituduh
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampailah langit yang ketujuh, Nabi kita dipertemukan dengan para Nabi dan Rasul. Ya, salah satu daripada nikmat besar, anugerah agung yang Allah berikan kepada Nabi kita, semata-mata untuk baginda yang tak pernah diberikan kepada mana-mana Nabi yang lain. Ini kita nak bincang dengan Syaraful Mustafa ni. Kalau Nabi-Nabi yang lain, mereka menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya hanyalah berdasarkan apa yang mereka dapati daripada wahyu, yakni dengan cara pendengaran semata-mata. Wahyu, bagaimana wahyu sampaikan kepada mereka, begitulah mereka sampaikan. Nabi-Nabi terdahulu bercerita tentang umat ataupun Nabi-Nabi sebelumnya dalam hal keadaan mereka juga hanya mendapat dalam bentuk kita katakan pendengaran. Tetapi Allah muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi akhir zaman, baginda yang terakhir. Ya, Nabi-Nabi yang lain bercerita tentang baginda, mereka pun tak pernah bertemu dengan baginda. Tetapi Masya Allah, baginda bercerita tentang Nabi-Nabi yang lain, baginda dipertemukan dengan mereka. Bermaksud apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar dimuliakan dengan mendengar cerita wahyu, tetapi Nabi kita dipertemukan. Maka ya, sebesar-besar hujah bagi seseorang itu di dalam kesaksiannya ialah, ya, dalam kesaksian dan penyampaiannya ialah seorang yang mendengar dan melihat sendiri. Ya, seorang yang mendengar dan melihat sendiri. Kalau cerita tentang syurga, orang lain hanya cerita gambaran syurga, tapi Nabi Muhammad tengok dan masuk syurga. Kalau cerita tentang malaikat Jibril, ya, orang lain hanya cerita berkenaan dengan malaikat itu daripada wahyu, tetapi Nabi kita tengok real malaikat Jibril tu. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ya. Nabi kita melihat Jibril dalam rupanya yang sebenar di Sidratul Muntaha, berhampiran dengan Jannatul Ma'wa. Masya Allah. Semua itu disaksikan dengan saksi mata, dilihat dengan mata baginda sendiri. Maka ini merupakan satu-satu kemuliaan hebat yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah diberikan kepada mana-mana Nabi yang lain. Baginda berbicara tentang Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Baginda sendiri yang bertemu dengan Nabi-Nabi dan Rasul itu, melihat sendiri bagaimana rupa paras mereka, ya, dan melihat sendiri bagaimana, ya, santunan-santunan mereka. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam di langit yang pertama telah dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi kita tengok rupa Nabi Adam yang sebenar. Ya, kadang-kadang Faiz, anak-anak murid kita bila kita suruh dia hafal, ya, suruh dia hafal ni langit pertama siapa, langit kedua siapa, langit ketiga, selalu duk tertukar. Ya. Bila sebut langit ketiga, mula fikir apa pula, ya, tak teringat. Langit ke-6 tukar lagi, ya, siapa pula ni, ya. Jadi sebenarnya tingkatan-tingkatan langit itu merupakan proses pendakian seorang hamba, macam perjalanan hidup kita ni. Ya, macam perjalanan hidup kita ni. Ya, maka ni hari ni, malam ni, ya, kita nak bagi satu tips macam mana nak ingat. Ya, macam mana nak ingat langit pertama tu siapa, langit kedua siapa, langit ketiga siapa, ya, supaya mudah untuk kita ingat. Kerana sebenarnya pertemuan-pertemuan itu ada hikmahnya. Ya, ia seolah-olah tarakki, iaitu pendakian demi pendakian, peningkatan demi peningkatan dalam kehidupan. Ya, contohnya kita katakan langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Sebab mulanya manusia ni mula dengan Nabi Adam. Nabi Adam ni bapa kepada jasad kita. Ya, maka manusia ini mula dengan jasad. Ya, Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah. Ya, jasad, Masya Allah, ya, jasad itu kalau tak ada ruh tiada gunanya. Ya, umpama patung yang tak bernyawa saja kalau tak ada ruh. Ya, ya, suami isteri berjanji setia nak hidup sehidup semati, tapi cuba tengok kalau dah cabut ruh seorang, dia tinggal. Ya,
isteri dia kata sayang macam mana pun dia tak ikut tidur sekali dalam kubur. Ya. Jangan kata dalam kubur. Ya, duk hidup meninggal dah pun ya, adalah rumah lagi dia tak pergi tidur sebelah dah. Sebab apa? Ya, sebab roh dah tak ada. Ya, sebab roh dah tak ada. Maka mulia insan tadi itu ya, bernilainya insan itu apabila ada roh. Kalau tak ada roh, umpama kita katakan mayat, umpama patung tak bernyawa, maka pada ketika itu yang sayang pun tinggal. Ya, yang sayang pun tinggal. Dia tak tunggu dah ya, kata nak masuk tidur dalam kubur sekali, lebih-lebih lagi lah ya, walaupun janji sehidup ya, sehidup semati ya, ikatan janji setia, masya-Allah ya. Baik. Maka dengan sebab itulah ya, bila dah ada jasad, perlu kepada roh. Maka sebab itulah di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Sebab Nabi Isa alaihi salam itu gelarannya Ruhullah. Ya, ruh yang Allah tiupkan ke dalam rahim Maryam. Masya Allah. Maka sebab itulah bertemu dengan Nabi Isa. Maka apabila jasad bertemu dengan roh, maka hidup. Sebab itulah di langit yang kedua juga adanya Nabi Yahya. Yahya itu kehidupan. Ya, Masya Allah ya. Bila jasad bertemu dengan roh, maka hidup. Ini tips untuk kita ingat. Ya, untuk kita mudah ingat. Ya, untuk kita mudah ingat. Kadang-kadang macam-macam nak cerita kat pelajar kita ni, macam manalah nak bagi dia ingat langit pertama, langit kedua siapa. Ya, tak ingat-ingat. Ya, maka ni cara untuk ingat. Oh, apabila jasad bertemu dengan roh, maka hidup. Maka bertemu dengan Yahya. Masya Allah, itu kehidupan. Maka apabila insan ini, ya, ruh dan jasad bertemu maka hidup, barulah ia jadi makhluk Allah yang sempurna. Maka sebab itulah langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, kami ciptakan manusia ni seindah-indah ciptaan dan juga sebaik-baik kejadian. Maka ya, antara yang terindah dan yang terbaik kejadiannya ialah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Maka manusia apabila sudah roh, sudah ada jasad, sudah ada roh, sudah ada kehidupan, indah dan cantik. Tapi indah dan cantik saja tidak berguna. Perlulah kepada ilmu. Maka sebab itulah naik lagi tingkatan yang berikutnya, proses yang berikutnya, iaitu tadris, belajar. Maka bertemulah dengan Nabi Idris. Bertemulah dengan Nabi Idris. Sebab Idris itu maksudnya belajar. Masya Allah. Ya. Maka apabila sudah belajar, tahulah dia tentang hukum hakam, tahulah dia tentang amalan-amalan, tahulah dia tentang adab dan kesopanan. Jadilah dia hamba Allah yang baik. Apabila dia jadi hamba Allah yang baik, maka dia akan disayangi oleh orang lain. Ya, kita tengok orang yang disayangi orang lain ni orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang yang jaga ya hubungan dia dengan Allah, jaga hubungan dia dengan manusia lain. Masya Allah. Maka bertemulah di langit yang keberapa tadi? Ya, yang kelima, Nabi Harun. Ya, langit yang kelima. Ya, langit keempat Nabi Idris belajar. Ya, langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Kan Jibril alaihissalam kata inilah Harun yang dikasihi. Ya, inilah Harun yang disayangi oleh kaumnya. Maka kalau kita nak jadi orang yang baik, kita jadilah orang yang belajar dan mengamalkan ilmu kita, insya-Allah. Ya, kita akan jadi orang yang baik. Macam Nabi Allah Harun alaihissalam, ya, yang dikasihi, yang disayangi oleh umatnya. Apabila dia disayangi oleh umatnya, Masya Allah, ya, disayangi oleh manusia, maka pada ketika itu hubungannya juga baik dengan Allah. Naiklah ke tingkatan yang berikutnya, sesuailah dia untuk merasai kelazatan berbicara dengan Allah. Ya, maka di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Allah Musa yang digelar Kalimullah. Ya, Kalim, ya, orang yang berbual dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila amal ibadahnya makin banyak, ya, begitulah juga kita katakan ketaatannya makin banyak, ya, kasih sayang umat kepadanya juga, ya, mak ayah pun sayang, isteri pun sayang, adik-beradik pun sayang, ya, jiran tetangga pun rasa kasih dan sayang kepadanya. Maka pada ketika itu keberkatan doa orang lain, begitulah juga keberkatan amalnya sendiri, menaikkan dia ke satu tempat, satu kedudukan lagi, iaitu merasai kenikmatan asyiknya dan lazatnya dalam ibadah. Macam Nabi kita kata tu,
ju'ilat li qurratu ainin fi shalah, dijadikan aku rasa sejuk mata hati dalam sembahyang. Kita kadang-kadang dalam sembahyang pun dah terburu-buru lagi. Jadi orang yang dikasihi ni dia dah rasa setiap bacaan-bacaan dalam solat itu seolah-olah dia sedang menghadap Allah, berbicara dengan Allah. Itu kalimullah. Maka berikutnya, apabila dah selalu menjadi kalimullah, maka lebih dekatlah dia, jadilah khalilullah. Itu yang di langit yang ketujuh tu bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang digelar dengan khalilullah, iaitu teman akrab Allah. Dan daripada makam kedudukan khalil naik lagi, lebih tinggi, jadilah dia Habibullah. Itulah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok proses pendakian tu, naik satu demi satu. Itu yang dilalui oleh Nabi kita ketika mana pertemuan, dan ia juga kita dapat mengambil ibrah di sebaliknya. Maksudnya itulah proses pendakian demi pendakian. Seorang itu bermula daripada jasad kepada ruh, kepada hidup, kepada menjadi hamba Allah sebaik-baik ciptaan Allah, kemudian belajar, beramal dengan apa yang dipelajari, akhirnya jadi orang yang dikasihi, naik tingkatan demi tingkatan. Mudah-mudahan kita semua dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut macam tu, rupanya mudah nak ingat. Sebab dia proses. Proses nak ingat tu. Tapi kalau takat mengapai aja, itu yang kadang-kadang tertukar. Langit ke-6 Ibrahim, langit ke-5 Musa, tertukar-tukar. Baik. Dalam pertemuan Rasulullah SAW dengan para nabi dan rasul tersebut, di langit yang pertama bertemu Adam, langit yang kedua bertemu Isa dan Yahya, langit ketiga bertemu pula dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, langit keempat dengan Nabi Idris, langit kelima dengan Nabi Harun, langit yang keenam dengan Nabi Musa, dan langit yang ketujuh ialah dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka kita dapati Jibril alaihissalam menunjukkan kepada kita satu adab yang hebat, dan para nabi dan rasul yang lain juga menunjukkan satu adab yang hebat. Ini proses kita belajar adab. Daripada peristiwa Isra Mi'raj ini. Bagaimana Jibril alaihissalam bila nak melalui satu tingkatan langit demi tingkatan langit, Jibril akan minta izin. Kita baca dalam Sahih Bukhari, kita baca dalam Sahih Muslim. Penjaga pintu tanya siapa? Jibril kata, Jibril, siapa bersama kamu? Muhammad. Apakah dia telah diutuskan? Ya, telah diutuskan. Maka barulah dibuka. Maksudnya apa? Jibril ni ketua malaikat. Dia ni ketua malaikat. Pintu langit ni buka untuk dia semua. Tapi dia ni minta izin. Bila dia nak bawa tetamu, dia minta izin. Itu merupakan satu proses penerapan adab dan nilai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sendiri. Betapa Jibril ni seorang guru yang sangat menunjukkan adabnya yang sangat tinggi. Walaupun dia ketua, dia tak main langgam aja. Dia minta izin juga. Dia tak main langgam aja. Dia minta izin juga. Maka begitulah juga kita, Masya Allah, kita dididik supaya meminta izin, nak masuk bilik minta izin, nak masuk rumah kawan-kawan kena minta izin, bagi salam. Al-isti'zanu salas, kata Nabi, minta izin tu 3 kali kena datang. Assalamualaikum. Orang tak buka pintu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum 3 kali je tak buka juga, baliklah. Ini bagi salam sampai nak roboh rumah. Tak balik-balik. Tak faham-faham. Al-isti'zanu salas, minta izin tu 3 kali aja. Bagi salam yang pertama untuk maklumkan kepada orang di dalam rumah ada tetamu di luar. Bagi salam yang kedua, tunggu sekejap benar bagi salam pula. Bagi salam yang kedua supaya dia buat persiapan. Kadang-kadang rumah berantakan, nak kena kemas dulu ni tetamu sampai ni. Kadang-kadang dalam keadaan yang mungkin kita katakan pakaian yang tak berapa nak proper, nak bagi baju yang elok dulu. Maka salam yang kedua. Salam yang ketiga tu barulah izin. Salam yang ketiga tu dia dah boleh dah ni. Maka nak dibuka pintu ataupun nak disambut. Kalau kita beri salam 3 kali, tiba-tiba dia tak sahut juga, itu maksudnya dia memang tak sempat. Dia tak sempat nak menguruskan dan sebagainya. Maka pada ketika itu lain kali datang.
Jadi kita tengok adab malaikat Jibril tunjuk kepada Nabi SAW sebagai seorang guru, sebagai seorang murabbi, dia tunjukkan adab. Maksudnya begitulah juga peranan guru-guru di zaman kita ini. Ya, setiap tindak tanduk dan perbuatan kita akan diperhatikan oleh pelajar-pelajar kita. Oleh pelajar-pelajar kita. Maka dengan sebab itulah ada peribahasa mengatakan kalau guru makan berdiri, maka anak murid makan berlari. Disebabkan masya-Allah dia tengok perangai tok guru dia masya-Allah. Maka sebab itulah penting kita menerapkan adab dan nilai kepada pelajar-pelajar. Baik. Dan begitu juga saat Nabi kita bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam kata marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Dua orang Nabi yang mengucap ucapan yang sama. Selamat datang kepada anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Iaitu Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Adapun Nabi-Nabi yang lain, mereka mengucapkan selamat datang kepada Nabi yang soleh dan saudara-saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Nabi-Nabi yang lain mengucapkan selamat datang kepada saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Hanya Nabi Adam dan Nabi Ibrahim mengucapkan selamat datang kepada anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Kerana baginda SAW daripada keturunan kedua-duanya. Di sini kita dapati adab pertemuan orang-orang soleh. Adab bertemu orang-orang soleh. Para Nabi dan Rasul inilah contoh terbaik. Nak dikatakan orang soleh yang paling baik ni Nabi dan Rasul lah. Tak ada lah orang soleh yang lebih baik daripada Nabi dan Rasul. Maka dengan sebab itu belajarlah daripada para Nabi dan Rasul ini dalam pertemuan itu. Bagaimana pertemuan Nabi-Nabi dan Rasul ini dihiasi dengan ucapan-ucapan yang baik-baik. Nasihat-nasihat yang baik-baik dan saling doa mendoakan. Itulah adab kita bila kita berjumpa dengan orang lain. Bercakaplah bahasa yang baik-baik dan saling doa mendoakan antara satu sama lain. Jaga adab ni. Nabi kita kata sejahat-jahat manusia man tarakahun nas, orang yang ditinggalkan oleh orang lain kerana kejahatan mulut dia. Itu sejahat-jahat manusia. Orang yang ditinggalkan oleh orang lain kerana kejahatan mulut dia. Masya Allah, kita bukan tak nak jumpa dia Faiz, tapi kalau jumpa kita rasa malu sangat. Saya. Ustaz. Masya Allah, satu bahasa malam orang tulis tengok. Dia panggil Ustaz. Nampak macam bergerak. Ada lagi ke? Ingatkan dah mampus. La ilaha illallah. Macam tu tak jumpa pun tak apa. Kalau macam tu tak jumpa pun tak apa. Sebab apa? Malu sangat ni. Sapaan yang macam tu. Itu bukan akhlak pertemuan orang-orang soleh. Bukan akhlak pertemuan orang-orang soleh. Maka belajar macam mana pertemuan orang-orang soleh daripada peristiwa Nabi kita nak dibawa ke Sidratul Muntaha ni. Munajat di Sidratul Muntaha ni banyak pengajaran, Masya Allah. Banyak sungguh pengajaran. Sebab itulah kata Dr. Abdul Halim Mahmud, inilah lakaran perjalanan seorang hamba nak balik pada Allah. Semua orang dapat ambil pengajaran di situ. Siapa pun dia boleh ambil pengajaran di situ. Banyak sungguh pengajaran-pengajaran yang ada dalam pengkisahan ini, Masya Allah. Jadi kalau sekali siapa macam tu, lain kali kalau kita nampak dia kat simpang, kita dah konong ke lain lah. Sebab kita tak nak lah nanti dia panggil macam tu pula, kita rasa segan orang tengok kita. Itu Nabi kata, seburuk-buruk manusia orang yang ditinggalkan oleh orang lain kerana kejahatan mulut dia, kelancangan mulut dia. Maka janganlah kita jadi macam tu. Belajar daripada peristiwa ini bagaimana Rasulullah SAW itu dan para nabi yang lain bila bertemu mereka saling mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Nabi Adam alaihissalam, Nabi kita SAW tengok Nabi Adam alaihissalam ni dalam keadaan rupa parasnya yang sebenar. Dan baginda SAW juga digambarkan Nabi Adam alaihissalam ni bagaimana dia melihat dia melihat sekumpulan daripada ruh umatnya ataupun keturunannya yang memasuki syurga dan dia bergembira. Dan dia melihat pula sekumpulan daripada ruh umatnya yang masuk ke kaumnya ataupun keturunannya yang masuk ke neraka dan dia bersedih.
Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa jangan kita anggap bahawa setiap tindakan kita dan perbuatan kita dalam kehidupan ini tidak memberi kesan kepada keluarga kita yang telah lebih dahulu meninggalkan kita. Sebab itu dalam satu hadis, namun hadis ni hadis dhaif, Nabi kita kata bertakwalah kepada Allah dan ingatlah kepada kaum keluarga kita yang dah meninggal dunia. Sebab apa? Sebab amalan-amalan kalian itu ditunjukkan kepada mereka. Amalan kalian ni ditunjukkan kepada mereka. Walaupun hadis ni hadis dhaif, tetapi dia dalam bab targhib dan tarhib. Dalam bab kita katakan nak menggalakkan orang supaya beramal, dalam bab nak mengingatkan orang supaya jangan buat dosa. Ia adalah sesuatu yang boleh untuk disampaikan. Di mana amalan-amalan kita ni ditunjukkan kepada mak ayah kita, atuk nenek kita yang dahulu. Apa kebaikan yang kita lakukan, mereka akan bergembira dan bersyukur kepada Allah. Dan keburukan yang kita lakukan, maka mereka akan berdoa, Ya Allah, janganlah kau matikan mereka ini, sehinggalah kau berikan hidayah kepada mereka, kama hadaitana, sebagaimana engkau telah hidayahkan kami. Maksudnya, kita jangan anggap bahawa hubungan kita dah terputus dengan mak ayah kita yang meninggal dunia. Jangan anggap begitu. Hubungan ini masih ada lagi. Di mana kebaikan yang kita lakukan, mereka gembira. Dan keburukan yang kita lakukan, mereka akan bersedih. Bahkan mereka akan berdoa supaya Allah beri hidayah kepada kita. Bagaimana mereka telah dulu mendapat hidayah daripada Allah, sehinggalah mereka meninggal dunia dalam keadaannya mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya, baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi. Tadi dah diceritakan tingkatan-tingkatan langit dan pertemuan tu. Cuma pengisian pertemuan tadi tu. Macam mana Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih bagaimana bila Nabi kita nak berlalu, Nabi Musa alaihissalam menangis. Nabi kita tengok sekumpulan manusia yang begitu ramai. Baginda ingat ni, mungkin ni lah umat aku. Nabi kita rasa seronok lah kalau dapat umat yang ramai macam ni. Tiba-tiba Jibril kata, Muhammad, dongok ke arah satu arah yang lain. Maka Nabi kita melihat satu gambaran manusia yang begitu ramai memenuhi satu ufuk. Maksudnya sehala mata memandang tu, arah tersebut semua penuh dengan manusia. Maka kata Jibril, itulah kumpulan umat kamu, dan bersama mereka itu 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Masya Allah. 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Dalam sebuah hadis Nabi kita katakan, Ra'aitu Musa alaihi salam, aku melihat Nabi Musa alaihi salam, dan orang yang hampir mirip dengan Nabi Musa alaihi salam ialah rajulun min Bani Shanu'ah. Seorang lelaki daripada Bani Shanu'ah. Maksudnya Nabi Musa ni mirip kepada orang-orang Shanu'ah yang dikatakan satu kaum di Yaman. Satu kabilah di Yaman. Orang yang berbadan besar, badannya agak tegap, begitulah hal keadaan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam menangis bila Nabi kita berlalu nak pergi. Maka ditanya orang, sebab apa Nabi Musa menangis ni? Maka Nabi Musa mengatakan, Bani Israel menyangka akulah sebaik-baik sebaik-baik hamba Allah. Namun kata Nabi Musa, inilah orang sebaik-baik hamba Allah ni, Nabi Muhammad SAW. Jadi kita lihat bagaimana peristiwa ini memberikan satu kegembiraan kepada Rasulullah SAW. Selain kita katakan pengiktirafan dan juga kemuliaan yang Allah anugerahkan, begitu juga perakuan para nabi dan rasul yang lain tentang kedudukan dan kemuliaan baginda. Kata Nabi Musa, Bani Israel menyangka akulah orang yang terbaik, hamba Allah yang terbaik. Tetapi ni sebenarnya hamba Allah yang terbaik ni ialah Nabi Muhammad SAW. Umat dia lebih ramai daripada umat aku. Aku rasa sedih, kata Nabi Musa. Sebab apa? Mengenangkan Nabi Muhammad masih ada lagi di alam kehidupan, dan baginda boleh dapat pahala yang banyak dengan umatnya yang ramai. Sedangkan Nabi Musa pula
ya sudah pun berada di alam arwah, ya, dan sudah sentuhlah, ya, sukar untuk mendapat kita katakan pahala dan sebagainya, kerana waktu beramal telah pun tamat. Maka itu yang menyebabkan Nabi Musa menangis. Para ulama mengatakan bahawa di sini juga menunjukkan satu hikmah yang besar kepada kita, bagaimana sejauh mana ketaatan umat itu kepada nabinya, sejauh itulah juga nanti ketinggian dan kemuliaan, ya, nabi tersebut. Maka Masya Allah, dengan sebab Nabi Muhammad umatnya lebih ramai, dan Nabi Muhammad juga umatnya ramai yang taat kepada baginda, maka dengan sebab itu nanti kemuliaan baginda di hari akhirat kelak lebih tinggi daripada kemuliaan nabi-nabi dan rasul yang lain, lebih ke depan. Kenapa? Addalu ala khairin kafa'ili, orang yang menunjukkan satu kebaikan sama seperti orang yang melakukannya. Maka tiap puasa kita, zakat kita, haji kita, istighfarat kita, ya, selawat kita, semuanya merupakan ajaran Rasulullah SAW. Kalaulah dengan perbuatan-perbuatan itu kita beroleh pahala, maka begitulah juga Nabi kita sebagai orang yang menyampaikannya akan mendapat ganjaran pahala, ya, daripada setiap perbuatan kebaikan yang telah kita lakukan. Maka itu, ya, kemuliaan seorang Nabi dan Rasul ini akan lebih tinggi darjatnya dengan ketaatan umatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di langit yang ketujuh. Masya Allah. Nabi Ibrahim hal keadaannya bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni merupakan tempat ibadah para malaikat. Disebutkan dalam satu riwayat bahawa 70,000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak keluar-keluar lagi. Sampailah akhirat nanti, sentiasa kekal dengan ibadah. Begitulah luasnya Baitul Ma'mur ni. Sebagaimana Baitul Ma'mur itu sebagai tempat ibadah kepada Allah, ya, bagi para malaikat, maka Baitullah, Ka'bah Al-Musharrafah adalah tempat ibadah bagi hamba-hamba Allah, ya, bagi hamba-hamba Allah di dunia. Disebabkan Nabi Allah Ibrahim orang yang telah membina binaan Ka'bah, maka Allah muliakan Nabi Allah Ibrahim, ya, berada di Baitul Ma'mur. Masya Allah. Maka di sini nak mengingatkan kepada kita semua, kalau kita juga nak mencari kemuliaan di sisi Allah, salah satu jalan kemuliaannya ialah kita jangan tinggalkan peluang untuk kita juga membina tempat ibadah untuk hamba-hamba Allah. Ya, jadi kalau ada tabung-tabung kita katakan, ya, pembinaan masjid, wakaf, ya, dan sebagainya untuk binaan masjid, surau dan sebagainya, jangan kita berkira-kira untuk kita masukkan walaupun sedikit. Dalam sebuah hadis Nabi kita katakan, man bana masjida ka mushafi qutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang membina sebuah masjid sebesar sarang burung, Masya Allah, besar mana sarang burung ni, ya, siapa nak boleh masuk semayang dalam tu kalau buat masjid besar sarang burung, ya. Tapi Nabi kita sebut macam tu dengan erti kata para ulama, nak maklumkan kalaulah pemberian kita untuk bina masjid tu, boleh buatlah masjid sebesar sarang burung aja. Ya, dengan erti kata mungkin kita katakan dana yang kita bagi tu 50 sen. Bolehlah untuk seketul batu bata aja nak bina masjid. Seketul batu bata aja untuk letak bina masjid tu. Masya Allah. Sebesar itu sumbangan kita, Allah anugerahkan kepada kita, ya, baitan fil jannah, sebuah rumah di dalam syurga. Masya Allah. Jadi jangan kita ya alpakan, dan jangan kita tak rebut peluang apabila ada tabung-tabung dana masjid dan sebagainya. Di situlah tempat kita menyalurkan supaya kita bina banyak-banyak rumah di dalam syurga nanti. Tiap-tiap orang daripada kita mudah-mudahan dianugerahkan, ya, ganjaran pahala dan syurga yang kekal. Dan begitu juga Masya Allah, selain daripada itu, pertemuan dengan Nabi Allah Ibrahim juga, Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita. Ya Muhammad, aqri minni ummataka salam. Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umat kamu. Apa salam Nabi Allah Ibrahim dan apa hikmahnya?
kita sambung dalam pertemuan akan datang. Masya Allah. Ya. Tak kat sini dulu. Insya Allah. Ya. Kita ada lagi satu CD untuk kita tamatkan. Ya. Kisah munajat di Sidratul Muntaha ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Ghalid orang panggil dengarkan kisah perjalanan seorang hamba yang dilakarkan ini. InsyaAllah banyak lagi kisah perjalanan ini yang bakal kita dengarkan. Ustaz, terima kasih untuk ilmunya. Semoga terus diberikan kesihatan, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kebaikan insyaAllah. Ada kesempatan kita jumpa lagi pertemuan akan datang Khamis 9 malam untuk kemuliaan Al-Mustafa bicara kita. Pastikan temu janji anda bersama kami Khamis 9 malam dan ulangan kita dengarkan pada hari Sabtu ini jam 9 malam. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda terus dengarkan kami IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ekspresikan malam anda dengan alunan seleksi muzik pilihan dan pelbagai rancangan membina jiwa. Mari dengarkan Ekspresi 8 malam hingga 12.30 malam bersama Faiz Haji Osman berkongsi rancangan inspirasi lirik, bicara adab, kabar orang muda, legasi, kemuliaan Al-Mustafa, Yasin malam Jumaat, kemudi hati, forum bicara ad-din dan carta ekspresi. Pasti sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita mungkin tidak mampu menjadi ulama, tetapi kita boleh bantu lahirkan lebih ramai generasi ulama. Ayo kita bersama Ruwaq Jawi, sebuah hub pendidikan percuma di Kahirah, Mesir yang melahirkan generasi ulama dengan membantu berinfak kepada dana pembelian bangunan Ruwaq Jawi sekarang di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Saya ulang di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat deployment syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ruang yang tandus ini tabah mengharumi, geriknya hangat mentari. Telah kau nyatakan segala kebenaran, jua kau buktikan artinya kesetiaan kepada Yang Esa. Kau serah jiwa raga untuk umatmu, kau semakan benih cinta. Kau insan agung teristimewa, Rasul tercinta, kekasih Allah. Harimu bagai cahaya purnama menerangi malamnya.
kita erti persaudaraan. Ketika ini, rakyat Palestin, Syria dan Yaman tiada bekalan yang cukup, hidup dalam keadaan yang amat sukar. Alangkah indah jika kesusahan mereka dapat kita ringankan bersama dan merebut pahala yang berganda. Ayuh bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersama Anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit, berjuang bersama. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penolong pegawai teknologi maklumat grade FA 29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan dan telah lengkap 2 dos vaksin COVID-19. Memiliki sijil dalam bidang teknologi maklumat atau pemprosesan data atau diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh IKIM, Politeknik Tempatan atau Pengajian Tempatan atau yang setaraf dengannya. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dan berkemahiran di dalam bidang rangkaian dan keselamatan ICT. Penolong pegawai teknologi maklumat membantu pegawai teknologi maklumat mengawal selia dan menyelenggara peralatan dan sistem berkaitan akses rangkaian dan keselamatan ICT IKIM dan tugas-tugas lain yang berkaitan. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal instan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 11 Mac 2022. Bila kita bercerita tentang mencintai diri sendiri, dia adalah satu proses yang panjang dan rumit. Dan self-love juga, mencintai diri ni juga, dia boleh mencipta kebahagiaan untuk kita. Kita akan rasa bebas dalam hidup ni. Kita tak sentiasa rasa dikongkong, diperhatikan. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam rancangan Kemudi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Seimbangkanlah antara kerja dan cuti. Jangan terlalu gila kerja kerana itu akan lebih menekan anda. Pekerja yang cemerlang ialah yang berjaya menghabiskan cuti tahunannya kerana dia berjaya seimbangkan antara kerja dan cuti. Minda dan badan kita juga perlukan rehat. Ingat tu, pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM.